selamat insya-Allah. Ya, dan sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua, ini slot yang berkaitan dengan kesihatan, kesihatan penglihatan. Ya, ini pun kalau cukup saya, penting. alhamdulillah saya tak pakai kacamata lah daripada kecil. Mata saya masih lagi sihat. Tapi dah lama tak buat test, tak tahulah. Kena buat test juga buat kan? test lah. Betul. Ini adalah berkaitan dengan kes kemerosotan penglihatan di Malaysia yang semakin meningkat. Adakah ia semakin meningkat sekarang? Betul. Dan bersama dengan kita, saya kenalkan iaitu Datuk Murphy Chan Hian Kee, Presiden Congress of Optometry Asia 2022, dan juga bersama dengan kita iaitu Tuan Ahmad Fadullah, Presiden Persatuan Optometri Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Okey, kita boleh mulakanlah. Mungkin kalau ikutkan situasi yang berlaku, banyak kes disebabkan buta ataupun kesihatan mata ini makin ramai orang tengok sekarang orang pakai kacamata, terutamanya kanak-kanak. Apa yang faktor-faktor yang menyebabkan kesihatan mata ini semakin berkurang di Malaysia? Okey, terlebih dahulu terima kasih RTM kerana sudi mengundang kami untuk siaran Selamat Pagi Malaysia. Mungkin saya dapat berikan sedikit latar belakang tentang kebutaan. Okey. Menurut Perangkaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO, pada tahun 2020 kami mendapati lebih kurang 2.2 bilion penduduk dunia yang mengalami masalah kebutaan. Dan apa menjadi perhatian di sini adalah lebih kurang 1 bilion daripada penduduk yang mengalami masalah kebutaan itu sepatutnya boleh diatasi kalau mendapat perhatian yang peringkat awal. Dan dua punca kebutaan utama adalah yang paling tinggi adalah masalah cataract atau selaput mata ataupun yang katakan kekaburan pada kanta mata. Lebih kurang 94 juta. Dan masalah punca kekaburan kebutaan kedua adalah masalah rabun. Lebih kurang 84 juta. Jadi kedua masalah ini mungkin dapat ditangani kalau mendapat perhatian dari peringkat awal. Dan berbalik pada persoalan tentang apakah masalah utama sekarang tentang mereka yang ada rabun, saya dapat letak kepada 4 faktor utama. Faktor utama menjadi cara gaya hidup sekarang. Zaman di sini tak kira golongan tua atau muda, semua banyak luangkan masa pada kerja jarak dekat. Misalan kepada alat bimbit, handphone, iPad ataupun komputer. Jadi mengikut kajian, kalau seseorang tu meluangkan masa lebih daripada 2.5 jam sehari untuk kerja dekat, ia akan meninggikan risiko mendapat masalah peningkatan kemerosotan mata. Okey, kena tepikan handphone ya. Dan juga masalah kedua adalah berkaitan dengan kesihatan umum. Okey. Tahu tak kalau seseorang tu ada masalah kencing manis yang tidak terkawal ataupun masalah darah tinggi ataupun kolesterol, ia juga mempengaruhi secara langsung tahap penglihatan seseorang tu. Okey. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi perhatian khasnya untuk di Malaysia. Di mana faktor ketiga itu adalah di mana seseorang itu bila mengalami masalah rabun atau kurang penglihatan, tidak mendapat perhatian atau pemeriksaan bagi pengamal yang bertauliah. Ramai tidak tahu mana nak pergi untuk memeriksa mata selain daripada di hospital KKM. Betul. Jadi di sini kalau katakan seseorang itu ada masalah rabun dan tidak ditangani atau diuruskan dengan cara yang sempurna, jadi masalah itu akan berterusan dan menjadi peningkatan setiap tahun. Sekarang ni kalau mendapat perkhidmatan optometris yang bertauliah, dia dapat menangani masalah ini dan mengawal masalah rabun itu. Dan faktor keempat yang saya ingin tekankan di sini adalah tentang jualan atas talian tentang contact lens. Banyak kecederaan. Betul. Mata akan berlaku kalau tidak didapat perhatian yang sewajarnya daripada pengamal bertauliah. Contact lens tu atau kanta sentuh adalah satu peranti perubatan, medical device. Jadi ia perlu mendapat pemeriksaan mata daripada optometris. Ramai remaja khasnya membeli daripada jualan atas talian ataupun di pasar malam dan gedung-gedung pasar raya dan sebagainya, tidak mendapat pemeriksaan daripada seorang yang bertauliah. Seperti ubat juga, kalau tidak diberi instruction yang khas macam mana nak makan ubat tu, ia tidak mungkin menjadi mudarat. Tapi kalau contact lens tu memang selamat kalau mendapat perhatian daripada seorang pengamal yang bertauliah. Okay, harap itu dapat
Wow, itu antara perkara yang cukup membimbangkan sebab kalau kita tengok sekarang ini tuan banyak antara kontak lens yang dijual atas talian dengan begitu mudah je untuk kita dapatkan. Tapi sebenarnya adakah ianya mendapat kelulusan dan adakah ia sesuai dengan mata kita, itu antara perkara yang perlu kita ambil kira jugalah. Dan antaranya tuan, mungkin langkah-langkah lain yang perlu kita ambil tahu supaya ia tidak memudaratkan lagi, khususnya bagi golongan kanak-kanak sekarang ini. Kalau kita lihat kanak-kanak pun dah mula berkacamata sekarang ni. Ya. Itu pentingnya peranan ibu bapa sebenarnya. Okey. Peranan ibu bapa di mana dia perlu memerhatikan anak-anak ni. Dia mengawal aktiviti anak-anak tersebut dalam menggunakan gadget dalam pembelajaran. Sekiranya kita dapati anak-anak ni ada masalah penglihatan, di peringkat awal tu sepatutnya berjumpa dengan optometris untuk melakukan pemeriksaan kesihatan mata. Itu penting peranan ibu bapa. Dan juga peranan pihak sekolah terutamanya. Apabila kanak-kanak ni pergi sekolah, guru-guru di sekolah boleh memerhatikan adakah anak-anak ataupun murid-murid ni ada masalah penglihatan, dan pihak sekolah boleh melakukan kerjasama dengan optometris komuniti yang berdekatan dengan sekolah untuk melakukan ujian saringan di sekolah. Dan ujian saringan ni sepatutnya dilakukan oleh optometris yang bertauliah dan bukannya sebarang kedai cermin mata yang boleh datang buat pemeriksaan mata di sekolah. Dan peranan komuniti pula. Komuniti ni perlu ambil tahu tahap kesedaran berkenaan penyakit-penyakit yang boleh melibatkan kesihatan mata. Peranan ni penting. Maknanya komuniti ni kena sentiasa cakna apa yang berlaku dalam badan dia. Dan pemeriksaan kesihatan mata ni perlu dilakukan secara berkala. Lakukan pemeriksaan mata sekurang-kurangnya setahun sekali. Setahun sekali? Okey. Seperti gigi, 6 bulan sekali. Betul. Jadi mata sebenarnya kita lakukan pemeriksaan mata sekurang-kurangnya setahun sekali dengan optometris. Okey. Jadi apa peranan Asia Optometrist Congress, AOC dan juga Association of Malaysian Optometrists dalam hal ini? AOC atau Asia Optometric Congress tu merupakan satu platform profesional terdiri dari negara-negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, China, India dan sebagainya, yang merangkumi semua pengamal optometris, para penyelidik dan juga dari bahagian akademik dan juga rakan industri yang bergabung tenaga untuk meningkatkan tahap penjagaan mata sebaik-baiknya untuk semua negara-negara di Asia. Kami dapati dengan kerjasama dan ilmu dan sebagainya, kami dapat membantu setiap negara di Asia itu untuk meningkatkan perkhidmatan penjagaan mata dengan lebih baik. Dan AOC telah diasaskan pada tahun 2007 dan sangat berbangga sebab dia diasaskan oleh negara Malaysia. Dan dengan itu banyak manfaat telah kita dapat memberi pada negara-negara lain. Baik tuan, jadi apa antara cadangan Asia Optometric Congress ataupun Association of Malaysian Optometrists dalam menangani masalah kesihatan mata di Malaysia khususnya? Tuan. Okay. Cadangan saya daripada Persatuan Optometris Malaysia, kita perlu mewujudkan satu kategori yang baru untuk optometris komuniti ni untuk dibezakan berbanding kedai cermin mata. Ini akan memudahkan masyarakat awam untuk mendapatkan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan mata dengan optometris. Itu yang penting. Sebab kalau kita kembali kepada waktu pandemik yang dahulu, optometris ni sebenarnya dikategorikan di bawah kedai cermin mata dan kami tidak dianggap sebagai petugas kesihatan. Jadi perkara seperti itu perlu dibezakan. Betul. Dan untuk memudahkan masyarakat awam sebenarnya ni untuk mendapat pemeriksaan kesihatan mata oleh optometris. Kalau tidak, kita akan berdepan dengan pelbagai lagi peningkatan kemerosotan penglihatan tu. Betul. Adakah seseorang yang sudah pun rabun boleh kembali ke keadaan normal? Ia bergantung pada punca masalah kerabunan itu.
Jadi seawal-awalnya hasilnya kalau ibu bapa tu ada masalah rabun katakan atau masalah juling dan sebagainya, kanak-kanak tu harus diberi perhatian untuk pemeriksaan seawalnya sebab masalah seperti mata malas ataupun amblyopia atau lazy eyes boleh ditangani kalau dapat dikesan berperingkat yang lebih awal lagi. Keadaan mata malas itu bagaimana? Keadaan Mata malas. tu. Lazy eyes. Lazy eyes tu perkembangan mata tu sejak lahir tidak berkembang dengan baik. Jadi dia tidak guna seperti otot tangan. Kalau kita ikat tak beri dia digunakan, jadi dia akan menjadi lemah. Dia akan jadi Mata tu mungkin disebabkan oleh juling ataupun ada sesuatu yang menghindar daripada perkembangan mata di dalam. Jadi sampai tahap usia katakan 9 tahun dia tidak boleh berkembang lagi. Dan ini semua dapat dielakkan. Apa yang saya tekankan sini dan adalah kesedaran untuk mendapatkan pemeriksaan mata itu kurang. Betul. Amat rendah. Jadi kita harap dengan sokongan rakan media dan sebagainya dapat mewawarkan supaya setiap individu dapat pergi untuk mendapatkan pemeriksaan mata. Seperti gigi, mereka semua tahu kan? Setiap 6 bulan. Dan tempat di mana mereka mendapatkan peringatan yang sempurna. Seperti kalau di farmasi, kita tahu ada seorang pengamal farmasi di sana. Betul. Kedai ubat, mereka tidak ada. Sama juga kita harapkan kita ada pusat optometri community di mana pemeriksaan seluruh sempurna ataupun menyeluruh dapat diberikan. Manakala kedai cermata tu, kalau mereka nak beli cermata je, okeylah. Jadi ada perbezaan terpulang pada masyarakat untuk memilih. Dan sekarang ni rawatan hanya boleh diterima di KKM sahajalah. Tidak. Sekarang di swasta pun kita ada kan. Maksud saya optometris ni sebenarnya adalah primary eye care, penjagaan mata prima. Di mana dia lebih kepada promotive care dengan preventive care. Kita mengesan masalah kesihatan mata di peringkat awal lagi. Dan kita akan rujuk kepada pakar oftalmologi. Selepas tu sekiranya kita dapati orang ni ada masalah berkenaan kesihatan mata. Mungkin setengah kita faham bahawa pemeriksaan mata ini bila pergi ke mall, nampak kedai kacamata mata, pergi cek. Adakah itu pemeriksaan mata ataupun ada proses-proses yang lain? Itu proses lain. Sebab tu seperti kereta tak boleh berjalan, tak semestinya enjin dia yang rosak. Mungkin ada wiring ke, bateri ke. Sama dengan mata kan. Kena beza kan? Ada pertimbangan otot mata. Apatah lagi sekarang ni generasi semua berdepan dengan komputer kan. Dan atau full bibit. Jadi semua tu bukan setakat dari pemeriksaan mata yang lengkap, kesihatan mata dan juga khidmat nasihat. Dan follow up. Itu yang penting. Lokasinya di mana? Contohnya kalau klinik gigi tadi di klinik gigi lah. Kalau di mata itu di mana? Itu yang sepatutnya yang kita harapkan. Pihak kerajaan untuk bezakan. Ada spesifik lah. Ya, betul. Untuk praktis optometri ni. Mereka yang bertauliah. Saja yang boleh optometri dan kedai cermata. Dan ada perbezaan. Untuk memudahkan masyarakat. Di farmasis dan juga kedai ubat. Kedai ubat. Senang kan? Maksudnya di Malaysia masih lagi belum ada. Jadi peranan belum POC itu membantu Persatuan Asosiasi Malaysia di sini untuk mendapatkan, at least kita cuba dapatkan untuk kebaikan masyarakat. Mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik untuk kesihatan mata. Betul, sebab bila kita cakap tentang kesihatan mata ni, dia macam-macam. Dia bukan masalah kesihatan dari segi rabun ataupun silau sahaja. Ada juga yang mungkin perubahan bentuk biji mata tu kan. Ada perubahan, ada selaput, ada perubahan yang akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain juga. Dan ini penting sebenarnya. Peranan penting lah yang dimainkan oleh Association of Nations sendiri kan untuk memastikan rakyat Malaysia terjagalah dari segi matanya itu sendiri. Sebab ini merupakan komponen yang cukup penting juga untuk kita kan. Bila kita meningkat umur, salah satu masalah yang kita akan hadapi adalah, tak tahulah nanti bila saya dah berumur kan, rambut dekat. Sekarang muda lagi adakah ia normal? Ia memang normal. Adakah ia boleh dielakkan? Adakah ada rawatan untuk rambut dekat? Itu suatu proses penuaan yang semula jadi. Kena terima dekat. Tapi ada cara. Ada cara untuk mengurangkan? Untuk pastikan tidak mengubah gaya hidup you. Itu yang penting kan. Masih boleh melihat jauh, dekat dan mengikut kepada gaya hidup seseorang tu. Dia ada contact lens yang boleh menangani masalah ini. Dia cara pendekatan yang berbeza mengikut keperluan setiap individu. Rambut dekat bukan indikator masa tak sihat. Bukan indikator kepada mata tak sihat. Betul. Bukan. Sebab tu saya katakan bila ada setengah orang bila dikatakan dia ada rambut dekat, dia perasan mata dia rabun. Tiba-tiba dia terus pergi ke hospital. Bayangkan masalah dia sebenarnya
sangat mudah, hanya ada rambut dekat saja Betul. dan boleh diselesaikan di bahagian optometris community. Bayangkan kalau encik terpaksa menunggu 2-3 jam, lepas tu tengok masalah sangat simple. Biasanya umur berapa untuk rambut dekat ni? Kita tak tahu Biasanya Bergantung pada lifestyle. 40. Tapi lifestyle tu 5 tahun lagi saya. 5 tahun. Wow. Tapi boleh mengurangkan kesan tu kalau kita tahu penjagaan mata yang betul, dari segi diet, dari segi pemakanan, dari segi pencahayaan, dan juga dari segi cara untuk merelakskan mata. Ya, itulah kena dapat khidmat nasihat daripada optometris. Jadi mungkin ada tips sikit lah untuk kita menjaga mata. Okey, Ridwan ada lagi 5 tahun lebih kurang. Saya lebih kurang lagi 9 tahun umur saya. Saya lebih kurang lagi 10 tahun lah kan. Jadi mungkin ada tips-tips yang boleh kami amalkan. Tuan ke Datuk? Okey, mungkin tips yang pertama saya ingin sharekan di sini adalah 20-20-20 atau 20-20-20. Setiap 20 minit bila berdepan dengan kerja dekat, rehatkan mata selama 20 saat dan melihat jarak 20 kaki. Sebab apa? Masa lihat dekat, otot mata banyak terlibat untuk memfokuskan, kontrol dari segi kekamatan cahaya dan sebagainya. Jadi kalau otot tangan menulis tanpa berhenti, tahu penat kan? Bila otot mata melihat jarak dekat tu, dia lupa penat. Betul. Jadi kena rehatkanlah sebelum penat. Juga ada faktor seperti pencahayaan. Jangan melihat telefon dalam keadaan gelap. Ia akan merosakkan mata. Okey, dan juga dari segi pemakanan, diet vitamin A, C dan E juga membantu dan sebagainya. Mungkin ada tambahan? Tambahan untuk anak-anak kecil sekarang ni paling banyak terdedah dengan gadget. Betul. Tambahan, ibu bapa kena memainkan peranan penting lah. Saya ulangi balik, di mana kena mengawal aktiviti gadget anak-anak tersebut dan pastikan kena dapatkan pemeriksaan mata secara berkala setahun sekali sekurang-kurangnya dengan optometris. Itu yang paling penting, sebab bila kita katakan di kedai cermin mata ni tidak semuanya ada optometris. Betul. So kita kena pastikan bila kita masuk dalam premis optikal ni, kita kena minta kita nak berjumpa dengan optometris untuk dapatkan khidmat nasihat yang betul. Okey. Itu dia antara tips penjagaan mata. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Murphy Chan Hian Kee, Presiden Kongres Optometris Malaysia AOC, dan juga terima kasih kepada Encik Ahmad Fadullah, iaitu Presiden Persatuan Optometri Malaysia EMO. Terima kasih banyak-banyak kedua-duanya sudi berkongsi berkenaan dengan kes kemerosotan penglihatan di Malaysia yang semakin meningkat dan juga tips-tips penjagaan mata. Baiklah, selepas ini kita akan bercakap mengenai kerajaan perpaduan dan juga skop memperkasakan keselamatan negara. Tetapi sebelum itu kita berehat seketika.